Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi ke yang ke yang ke 9. Yang ke 9 iaitu tips bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan self esteem anak-anak ataupun meningkatkan keyakinan diri anak-anak. Jadi yang ke-10 ini, yang ke-9 ini adalah elakkan daripada kita mengeluarkan perkataan kan mak dah cakap, kan abah dah cakap. Kita biasa kan dengar kata pengang anak kita, kan mak dah cakap, kan abah dah cakap, jangan, kan abah. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan tu dia menusuk hati. Dia sebenarnya membunuh kreativiti dan membunuh cita-cita anak-anak. Ini adalah satu cukup mencabar bagi anak-anak. Inilah mungkin dia buat, kemudian tersalah. Kan? Kita tumpah mulut, kan mak dah cakap. Bila kita cakap begitu, sebenarnya kita telah membunuh kreativiti mereka dan membunuh tertumpah ke dan sebagainya. Jangan, maknanya gini, bukan dia tak kasih teguran, tegur boleh, tapi elakkan memilih perkataan kan mak dah cakap, kan abah dah cakap. Itu kerana itu akan betul-betul mengguris dan mencederakan hati anak-anak. Sebab itu kita kena kita kena pastikan bahawa kita elak daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyebabkan anak ini rasa kecewa, yang menyebabkan anak ini dia rasa dirinya sudah tidak ada harapan lagi. Kerana pemilihan perkataan-perkataan yang menyebabkan anak-anak ini dia rasa begitu dimusnahkan perasaannya. Jadi elakkan dari mengeluarkan perkataan kan mak dah cakap, kan abah dah cakap, kerana dia akan membunuh kreativiti. Katakanlah kita tegur dia bila mungkin nak periksa main-main tak baca, kemudian dapat C, kan mak dah cakap. Kan. Jadi perkataan tu memang bukan salah, tetapi memilih perkataan itu sebenarnya kita membunuh kreativiti. Yang terbaik dapat C. Ada tak kawan dapat A? Ada tak dapat B kan? Apa perbezaan antara Uda dengan kawan Uda yang A tu? Kenapa dia A, Uda C? So dia fikir. Ataupun kita cakap dia okay, dapat C. Ini antara aktiviti untuk dapat C. Tengok TV selalu, tengok Astro, main game, dapat C. Kan itu. Cuba kita bagi yang kedua. Selamat datang. Kemudian kita cuba guna yang kedua. Daripada maknanya kita cakap okey, ini perbuatan kita dapat C. Apa kata kita buang yang ini? Kita buang game ni, kita buang TV ni, kita dapat B. So dia akan melihat bahawa dia sedang dibimbing, bukan sedang di-blame. Kan mak dah cakap, kan abah dah cakap. Apa solution? Mereka anak-anak yang suka main dan sebagainya. Dia perlukan bimbingan. Dia bukan memerlukan dimarah, dikerah, diperah, dijerah dan sebagainya. Jadi ini di antara yang ibu bapa boleh buat, iaitu elakkan dari mengeluarkan perkataan kan mak dah cakap atau kan abah dah cakap. Jadi walaupun memang hasil daripada perbuatan dia kerana kesilapan yang pemilih itu, buat keputusan dia tak betul ke, salah ke, jatuh ke, ataupun rosak barang ke, kita hanya susul je buat kenapa jadi ni? Sebab ni kan. Apa kata kalau kita tak buat benda ni?
Jadi akhirnya dia akan dirasa dia sedang dibimbing, bukan sedang dimarah, bukan sedang dikerah. Jadi itu adalah tips yang ke-9. Lepas ni kita akan tengok tips yang ke-10 pula. Jadi mulai sekarang elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang berbentuk kan mak dah cakap atau kan abah dah cakap dalam konteks membentuk anak-anak ini. Mari kita bimbing mereka. Mereka memerlukan pembimbing. Ibu bapa adalah yang menyalurkan kasih sayang pada anak-anak, bukan anak-anak jadi punching bag, nak marah dan sebagainya. Tuan-tuan, cabaran pada hari ini cukup hebat, cukup luar biasa. Kalau kita tidak berusaha memenangi hati anak-anak ni, to win the war, win the heart, kemungkinan kita akan kehilangan anak-anak ni. Okey, saya ingat itu untuk yang tips yang ke-9. So, moga-moga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Mana tahu kawan-kawan ada yang tak tahu ataupun mungkin perlukan tips-tips ini, sharekan saja. Itu saja untuk yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.